Raya bakal menjelang ni, kurang lebih dari seminggu sahaja dan itulah bila cakap tentang persediaan raya ni pastinya perbelanjaan kewangan. Hari ni pula hari Jumaat, soal wang cantik itu kita nak bincangkan. Dan apatah lagi esok hujung minggu. Hujung minggu terakhir. Jadi perancangan pastinya ada ibu bapa yang membeli saat-saat akhir. Jadi perlu ke tak perlu sebenarnya? Apatah lagi sekarang ni kan kita berhadapan dengan yang harga barang naik dan pastinya kita perlu ada satu pengurusan kewangan yang sangat tepat dan baik. Jadi persediaan hari raya, perlukah ada baju baru? Perlukah ada ganti langsir baru? Ataupun pakaian lama sajalah kan. Okey, bukan kami berdua lah yang akan berbicara berkenaan perkara ini sahaja. Kita akan bertanya dengan perunding kewangan yang ada bersama dengan kita secara dalam talian. Kita persilakan Cik Syamsuddin Kadir. Saya suka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun suka. Cik Syamsuddin, mungkin kita boleh mulakan 2024 dengan pelbagai cabaran. Peniaga-peniaga pun cakap kuasa membeli agak kurang pada tahun ini. Mungkin ada mukadimahnya sama ada nak beli yang baru ataupun yang lama, yang terbaik untuk tahun ini. Okey, sejarah asasnya kalau ikut Islam, hadis Nabi pakai pakaian yang baru ataupun terbaik lah. Jadi apabila sebut baru memang beli baru right. Terbaik ni maksudnya kita buka almari kita, tengok yang mana yang masih terbaik, kita pakai yang itulah. Jadi bagi saya untuk rakyat Malaysia, ada yang orang mungkin bagus beli yang baru dan ada orang yang pilihan terbaik untuk dia, perancangan terbaik adalah pakai pakaian sedia ada tapi yang terbaik. Ya. Dan kalau yang bajet tengah pula mungkin dia cari pilih dulu kat rumah yang anak-anak dia punya pakaian terbaik dan tambah satu yang baru pun boleh. Itu salah satu lah kalau yang kurang bajet. Itu yang boleh dibuat pada raya. Dan ingat dalam Islam pun kalau ikut sebenarnya pakai pakaian baru dengan ataupun terbaik dengan bayar zakat fitrah, itu je kos raya dalam Islam lah. Yang lebih tu kos budaya. Jadi kita kalau kita tak cukup duit itu kita yang adat budaya ni kita ambil yang mana yang kita mampu sahaja. Okey, kita tahu kalau topik ni kalau setiap hari raya memang kita akan bawa kan, bagaimana sebenarnya kita nak mengajar untuk kita mengurus kewangan, bagaimana sebenarnya pada masa sama kita boleh meraihkan kan Syawal tu nanti. Tapi saya nak tanya dengan Cik Syamsuddin lah untuk tahun ini, pastinya kita bahang ekonomi tu kita terasa kan dengan kosnya dan sebagainya. Tapi nak tanya juga bagaimana sebenarnya, apa cara yang terbaik supaya kita ada win-win situation? Apa tips sebenarnya yang kita boleh lakukan? Seperti kadang-kadang nanti kan nak balik kampung, kita tak mampu tapi nak bagi duit raya juga. Nanti kata bagi duit raya, nanti orang bercakap dan sebagainya. Okey, satunya win-win situation adalah dengan keluarga kita dululah. Mana jangan kita fikir semua nak kena baru, kita tanya setiap anak kita, siapa yang nak baju raya? Kalau semua nak, baru itu kita discuss baliklah, tengok kalau siapa pakai baju lama, ayah bagi berapa. Contohnya kalau baju raya tu RM100 right? Okey, siapa yang sanggup pakai baju yang terbaik, jangan sebut baju lama, baju yang terbaik dekat rumah kita dapat RM50. Jadi kita beli right, 50. Saya suka. Jadi kita bagi macam tu. Jadi kita mengajar anak kita pun win-win lah. Jadi sama kat balik raya, macam duit raya ni, bagi saya walaupun dah sekarang ni normal dah jadi RM5, RM3 right? Ke RM3 pun dah kurang dah. Bagi saya tetap kita, kalau kita rasa segan sikit, kita letak dalam sampul, ada yang RM1, ada RM2, ada RM3. Cabut sendiri. Siapa dapat rezeki lah. Contohnya bijak. Okey. Dalam 100 keping, kita letak yang RM5 2 keping kan, yang RM10 1. Okey, cabut sendiri. Itu atas rezeki masing-masing. Jadi tak segan lah. Dapat sikit, cuba lagi tahun depan, insyaAllah. Okey. Tips tu akan saya gunakan. Lah. Sebab ni ada yang 10, ada yang 5, kita sebut tu. Tapi make sure lah ada. Dalam salah satu tu mesti ada lah. Okey. Itu yang bagi saya beri. Dan satu lagi kepada kita, apabila balik kampung tengok ada adik-beradik kita yang kurang mampu, kalau kita nak bagi duit raya kepada tetamu, bagi kat luar. Masa tetamu nak balik dah luar rumah tu baru kita bagi. Supaya adik-beradik kita yang tak mampu nak bagi ke tetamu tu tak rasa rendah diri dan sebagainya. Jadi kita nak jaga emosi semua orang, insya-Allah. Betul. Sebab yalah peer pressure tu pun mainkan peranan kan. Okey, saya suka lah tips-tips yang diberikan ini. Okey, itu dari sudut perbelanjaan yang kita sendiri boleh kawal. Tetapi Cik Syamsuddin, kalau kita nak kongsikan, mungkin ada formulanya. Sebab sekarang ni masuki bulan 4. Maksudnya nanti kita nak kena fikir untuk mungkin perayaan yang lain pula, tahun depan punya perbelanjaan pula. Berapa sebenarnya dari sudut nisbah lah yang kita ni dah kena ada tabungan ke simpanan ke untuk kemasa hadapan yang kita tak kacau tu, supaya yang raya ni kita ada bajetnya tersendiri ni, Cik Syamsuddin? Okey, dia ada 2-3 cara lah. Salah satunya kita kira
tahun lepas punya raya ataupun tahun ni punya raya. Contoh kita baru berkahwin, ada anak 2 orang. So berapa kos baju raya, kasut raya, krim, biskut raya dan sebagainya, kita bagi dengan 12. Ataupun nak paling baru bagi dengan 11 bulan. Okey. Mana 11 bulan, mana Syawal tak kira lah, kita masuk bulan, selepas bulan Syawal habis, kita dah start kumpul. Contohlah kita habis, contoh ni saya bagi contoh je, bukannya sama ada praktikal. Contoh 2,400, contoh kos raya kita satu keluarga termasuk balik kampung kita, balik kampung isteri yang mungkin utara selatan, tol apa semua, 2,400 contoh. So kita bagi dengan 2,200 lah senang, bagi yang 11 bulan, mana 200 sebulan dah kena tabung daripada gaji. Mana daripada gaji kita tu ada hak untuk beraya sebanyak RM200. Kalau setiap bulan kita habis, maksudnya memang kita dah terbabas. Senang. Kalau kita tengok sekarang ni kita tak boleh simpan duit simpanan, maksudnya kita dah terbabas untuk raya lah. Kalau kita jenis orang yang beraya sakan, yang maksud saya tadi semua nak kena baru. Itu yang boleh buat. Satu lagi, kalau nak relax, kita kumpul duit masuk dalam pelaburan yang bagi kurang-kurangnya 5% ke. Kalau 5% dividen, contohnya kalau RM10,000, 500 lah. 500. Mana kita perlukan lebih kurang RM40,000. Mana kalau RM40,000 dalam tu, dividen dia kita akan dapat sekitar RM2,000. Jadi RM2,000 tu kita boleh guna untuk raya. Tak payah nak fikir nak kumpul. Tapi kena kumpul dulu lah RM40,000 pertama tu. Itu pun boleh. Ya. Dua cara itu yang kita boleh lakukan supaya kita tak sangkut lah dengan kos. Ini pun kalau kita tak terbabas. Tapi kadang-kadang takut kalau kita ada kena buang kerja ke ataupun gaji kita dipotong, ini dia akan merencatkan strategi tadi lah. Okey. Sekarang ni kan kita tahu masa hari tu anak kita baru naik sekolah. Ya. Baru naik sekolah, perbelanjaan sekolah, lepas tu raya pula. Ramadannya pula. Sebab saya rasa setiap bulan tu, sebab Ramadan pun kita dah mula perancangan untuk bersyawal kan. Bila syawal tu perancangan untuk bulan depan pula. Jadi saya nak tanya dengan Cik Samsudin sebenarnya. Bagaimana kita, macam tadi Cik Samsudin kata, kita mesti adakan terbabas sikit kan. Kalau raya dan sebagainya. Macam mana sebenarnya kita perlu ada berapa emergency tu. Tabung emergency. Ini macam ni nak raya ni, bulan depan tu nak survive tu. Sebab gaji dah dapat awal. Jauh perjalanan tu. Jauh tu. Betul. Okey, dia secara rasanya kecemasan, tabung kecemasan ni di antara 5 hingga 10% daripada gaji kita lah. Ini bagi yang mana ada gaji tetap kan. Yang mana kais pagi makan pagi tu memang tak boleh gunalah. Yang ni maksudnya yang ada gaji. Setiap bulan InsyaAllah confirm gaji masuk lah setahun ni. So jadi mana 5 hingga 10%. Manakala gaji kita RM3,000, 300 sebulan kita boleh simpan untuk tabung kecemasan yang menyamai lebih kurang 1 bulan atau 2 bulan gaji. Manakala gaji RM3,000, biar duit tabung ni yang kita potong 300 tu biar ada kurang-kurangnya RM3,000 ataupun RM6,000. Tu kita nak guna sebab balik raya ni kita tengok banyak kereta bukan sahaja untuk balik raya, sampai raya tengah jalan tu kereta rosak, breakdown, habis. Iaitu yang kos-kos yang di luar jangka yang kita kena sediakan. Ini akan menyebabkan terbabas. Jadi kalau ikut sebenarnya dalam perbelanjaan kita bulanan yang mana yang ada gaji tetap adalah 70% sahaja yang kita boleh belanja. 10% untuk tabung kecemasan ataupun 5 hingga 10, 20% untuk masa depan kita. Pelaburan lah. Pelaburan ni untuk menyenangkan kita. Contoh tadi yang saya kata, pelaburan tu boleh bagi dividen untuk tanggung kos raya. Tak payah dah guna duit lain. Tak payah nak simpan dah. Guna dividen je. Itu salah satu yang kita boleh buat dah. Cik Samsudin, itu untuk orang yang ada pendapatan tetap ni. Mungkin ramai yang menonton kita ni yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang tu. Yang tak ada ni, ini pesanan kepada kita yang menonton ni, yang mana yang ada gaji ataupun ada pencen. Balik ni fikir, tukar terus duit siap-siap bagi kepada adik-beradik kita yang makan. Tak adalah pergi pagi, balik petang bayar, dapat gaji bayar hutang, mana tak cukup. Ataupun yang kais pagi tadi lah. Kadang-kadang ada, kadang tak ada. Jadi adik-beradik kena bagi support lah. Kalau boleh balik tu dah terus hulur tanpa orang yang tahu. Ni ambil 200. Duit sikit-sikit yang kita dah tukar lah. Jadi abang kita, adik kita yang kerja susah tu, at least dia tak segar lah. Orang datang pun dia boleh bagi juga. Walaupun duit tu sebenarnya nak bagi anak kita kan. Kita bagi anak dia, dia mesti segan. Anak dia pun mesti tengok kenapa Pak Ayah Andung tak bagi. Jadi kita pun dah bagi senyap-senyap. Dah bagi awal-awal ke abang kita mungkin RM1 keping ke RM2 keping untuk membantu adik-beradik. Sebab kalau nak sendiri memang tak cukup lah. Sebenarnya kalau yang kais pagi ni, biasanya nak beli baju baru tu anak pun tak mampu. Jadi kita kena tengok ada adik-beradik kita yang ada anak ramai ke,
Kita sponsor lah seorang ke, ataupun kita belum dapat anak ke, kita sponsor. Yang ni bagi saya gaya ni adalah sebenarnya nak mengutamakan kaum kerabat kita. Ya, betul. Kan sebelum kita membantu orang luar, sebenarnya kita perlu membantu orang yang dalam kita dulu. Itu sebenarnya lebih baik, kan. Orang kata bersedekah. Tapi adakah kita dah bersedekah dulu dengan keluarga kita? Betul. Sokong. Okey, kalau dalam keadaan macam sekarang ni, kita nak tahu ada juga kadang-kadang perangai segelintir. Kan? Tak semualah. Tak semualah. Kalau nak balik, itu kena ada kereta baru. Aduh. Kalau tak ada kereta baru, tak boleh balik raya. Itu macam mana pula? Melihat segelintir perangai yang sebeginilah, kita nak tanya juga. Okey, satunya pertama kita perlu tahu, kajian menunjukkan orang yang merasa dirinya mahal, dia tidak memerlukan benda-benda atau simbol-simbol kekayaan untuk ditunjukkan kepada orang ramai. Maksudnya kalau kita nak balik raya, kena kereta ni isi baru. Dalam rumah pun rasa kena baru. Ini punya nilai kita tu, maknanya nilai kita murah lah, maknanya kita miskin. Dari segi nilai, sebab kajian menunjukkan orang yang merasa diri mahal, dia tak perlukan simbol-simbol. Dan satu lagi, apabila kita balik kereta baru yang besar sangat, sebenarnya kaum kerabat kita akan rasa rendah diri. Ini kajian psikologi. Kalau kita tengah balik kampung ni, bawa kereta kancil je, tiba-tiba ada sebuah kereta yang mewah lagi lalu sebelah kita, kita akan rasa, kenapa dia, bukan aku. Tahun depan kita dah pakai kereta mewah, tapi ada kereta yang lebih mewah lalu sebelah kita, kita akan rasa rendah diri. Kenapa dia? Sedangkan kita dah pakai kereta mewah ni. Jadi sama tak, bila kita niat nak pakai kereta baru, kita ingat dia akan menghiburkan kita, tapi sebenarnya orang akan menjauhi kita, kurang mendekati kita. Cuba tengok raya, apabila kita berpakaian sama dengan kaum kerabat kita ataupun tetamu, dia akan selesa untuk berbual dengan kita. Apabila pakaian kita ataupun dengan labu ci, labu air, labu sayur penuh di badan tu, kita boleh tengok wanita lain akan kurang nak berkomunikasi dengan kita sebab dia akan rasa rendah diri, sebab emas kat tangan dia pun sikit je, kita penuh. Jadi bagi saya gaya ni sebenarnya cuba sesederhana yang mungkin supaya kita pun seronok orang datang kat kita. Kalau kita pakai biasa je ataupun kemas lah, bersih, baru dan sebagainya, orang akan lebih suka berkomunikasi kita berbanding dengan balik kereta tunjukkan show off orang yang memang kurang dah. Sebab dia akan jadi rasa rendah diri di kalangan ipar dua yang mungkin tak. Contoh adik-beradik kita perempuan je. Menantu semua lelaki. Wow. Suami kita bawa kereta baru. Yang lain semua pakai kereta second hand dia. Dia setengah, tapi bukan semua keluarga yang akan terasa, segelintir akan terasa. Kita perlu menjaga hati juga. Betul. Yalah, situasi tu mungkinlah tidak salah sepenuhnya, tapi kena tengok juga pada keadaan. Sebab kereta kita pun mungkin lama-lama rosak juga, right? Kena beli yang baru. Betul. Baru, tapi janganlah kita beli dengan niat untuk menunjuk-nunjuk lah. Kalau kita beli untuk keperluan, tak ada isu. InsyaAllah. Okey. Saya nak ke realiti yang sekarang ni. Sebab kita mungkin cuba untuk berjimat cermat sehabis baiklah dengan macam-macam faktornya. Tak nak beli yang baru apa semua. Tapi bila kita scroll. Tak boleh wak, nafsu wak. Orang buat live banyak pula offer-offernya yang datang ni. Offer raya tu banyak sangat lah Cik Syamsuddin. Macam mana sebenarnya nak menangkis tu dengan melihat kepada bajet kita tadi tu untuk kita seragamkan. Sebab kita nak menguruskan kewangan ni, Cik Syamsuddin. Okey, yang paling bagus kalau kita nak masuk online kan, yang ada offer, kita add to cart dulu. Jangan order terus. Kalau yang sebelum ni boleh lah, jangan order. Kalau order tu kita akan jadilah. Dan lepas tu ambil scraping kertas, senaraikan kos yang kita nak beli raya ni. Kita tengok jumlah dia, tally tak dengan duit yang kita ada. Kalau tak ada, kita potong-potong. Okey, yang ni kena dikorbankan dulu. Tiba-tiba dekat raya, tiba-tiba dapat bonus, dapat duit lain. Itu lain lah. Itu baru kita selamatkan yang kita dah potong. Cuma bagi saya yang wajib sekali untuk tak mencederakan banyak emosi. Tanya anak macam saya tadi, kalau anak tu nak pakai baju lama dah tak tercedera emosi. Jangan kita ibu bapa ni tak boleh, kena beli. Jangan, tanya anak tu dulu, dia nak belilah. Dia tak nak, tak payah. Jangan beli apabila anak tak nak, ya. Saya nampak sama dengan macam sambutan hari jadi lah. Ibu bapa beli kek beratus-ratus, tapi saya pernah buat kajian juga. Bila ditanya pada seorang pelajar tingkat tahun 3 ni, tahun lepas, nak apa? Dia nak sup, bihun sup 2 mangkuk, itu je. Wow, okey. Jadi kita tengok tingkat tahun 3 tu tinggal di Kuala Lumpur, bukan tinggal di kampung. Jadi sebenarnya kita tengok, alamak, kita nak berhabis beratus ringgit yang kita pun tak cukup duit. Tengok anak tu dia nak 2 mangkuk minsup je, bihun sup je. Jadi sama kat gaya. Cuba tanya anak yang mana nak, dan kita bagilah sikit. Kalau yang nak bihun sup je, kalau kita ada duit, ambil RM30 duit poket. Duit ni sebab tak beli kek yang mahal. Contoh. Ni bagi yang mana yang tengah berkira-kira duit lah. Yang mana lebih, abaikanlah nasihat-nasihat ini. Maksudnya
kena sebagai ibu bapa sekarang ni kena telus jugalah kan berbincang, ajak anak berbincang sekali. Dia banyak sebab ibu bapa tak melibatkan anak dalam isu duit. Bagi tak ada duit. Kalau nak boleh ataupun nak beli baju, okey. Baju tu harga 150. Okey, ayah punya bajet 120. Kalau nak baju ni boleh tambah 30. Ataupun ayah bayar dulu, lepas ni bayar dengan duit raya. Setuju tak? Setuju boleh on. Ada perbincangan tu kena ada perbincangan betul seperti lah, sebab kita mengajar anak kita untuk jadi waras sejak kecil lagi, sebab banyak orang ni sampai kahwin pun tak waras lagi, sampai RM40,000 RM80,000 untuk majlis kahwin, right? 4 jam je. So anak-anak kena ajar dia untuk waras daripada awal lah, untuk dia belajar berfikir dengan rasional. Kalau saya masa kecil-kecil dengar nasihat macam ni, sekarang waras tak? Sekarang baru nak waras. Baru nak waras. Tak, saya rasa itu satu tips yang bagus sekali juga. Sebab selalunya kita tahu kalau kita berbincangkan berkenaan dengan kewangan keluarga, hanya ibu dan bapa saja. Betul. Kadang-kadang kita melihat anak tu walaupun umur dah belas tahun, tapi kita rasa masa anak tu masih kecil lagi. Tapi sebenarnya kita daripada mulalah macam tadi Cik Samsudin kata, kena buka ruang kepada mereka untuk bersama sebenarnya. Betul. Ini nasihat yang sangat baik sebab ia membabitkan keluarga perbelanjaan ini. Cik Samsudin, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami pagi ini. Sama-sama. Saya suka. Jangan serik tak. Kami suka. Kami terlebih suka bersama dengan Cik Samsudin. Selamat Raya, kita ucapkan ya. Terima kasih banyak-banyak. Maaf saya batin. Amin.